Sekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Ya, bertemu lagi kita dalam rancangan Ikon Asnaf. Jadi bang, dalam episod kali ni kita nak ke mana? Kita akan ke negeri Kelantan Darul Naim. Oh, Kelantan ya. Apa agaknya perniagaan yang dilakukan oleh asnaf kita kat Kelantan ya? Okey, kita akan bersama dengan seorang insan dengan kejayaannya, iaitu Encik Zulkifli bin Ahmad sebagai seorang pengusaha perabot, dan kemudian kita akan bersama pula dengan Puan Rozila Wati binti Ghazali yang menjahit pakaian. Jadi mari kita pergi. Sebelum tu kita akan berjumpa dengan pegawai Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Menjadi hasrat MAEG ataupun Majlis Umat Islam apabila kita memberi bantuan khususnya pada mereka yang bergiat dalam aktiviti perniagaan kecil-kecil misalnya, kita berhasrat apabila kita memberi suntikan modal, mereka ini dapat melaksanakan perniagaan mereka dengan lebih baik. Dan sebahagian daripada mereka saya percaya telah pun dapat berdiri di atas kaki sendiri dengan bantuan modal yang telah kita berikan, dan saya tak ada figure yang tepat, tapi saya percaya dalam latihan-latihan misalnya dari segi latihan jahitan kita telah dapat mengeluarkan tukang-tukang jahit yang telah berjaya di dalam bidang mereka, sama ada mereka bekerja sebagai mengambil upah ataupun mereka juga telah membuka bisnes secara kecil-kecilan. Ini ada. Begitu juga dengan bengkel-bengkel membaiki motosikal. Bengkel ini kita latih selama 8 bulan. Begitu juga jahitan selama 8 bulan. So 8 bulan mereka dapat belajar daripada potong kain sampai jahit, dan mereka boleh membuka kedai-kedai. Bengkel motor juga begitu, sampai mereka biasanya mereka keluar daripada bengkel, mereka pergi kerja sebagai di bengkel-bengkel di luar sana. Kemudian pada satu masa mereka buka bengkel sendiri, dan MAEG sedia membantu untuk mereka mendapatkan modal. Misalnya dah ada keupayaan mereka untuk buka kedai sendiri, mereka boleh datang ke MAEG untuk mendapat modal permulaan untuk mereka buka bengkel mereka sendiri. Saya rasa sudah ada yang pada umumnya yang berjaya lah melalui latihan kemahiran terutamanya lah. Itulah yang sepatutnya, dan secara sistematiknya tidak adalah kita buat orang kata pemantauan 6 bulan sekali dan sebagainya, tapi secara umumnya biasanya kita dapat pandangan daripada agensi-agensi kerajaan, khususnya pejabat-pejabat DU, institusi penggawa, imam-imam yang mana kita jumpa, ataupun pegawai-pegawai kita juga bila pergi sana, kita di sini kita ada pernah bagi kita buat lawatan-lawatan begitu. Jadi secara umumnya kita ada pantau secara tidak rasmi lah. Tapi rasanya itu setakat ini kita dapat mengumpul maklumat-maklumat lah mengenai dengan kejayaan-kejayaan mereka di sana. Sebagaimana kita sudah maklumlah, penggunaan duit zakat ini hendaklah berasaskan kepada asnaf 8. Dan sudah tentu setiap asnaf yang dipilih itu tidaklah kata dengan berasaskan pada permohonan mereka saja.
apa yang kita buat, setiap permohonan yang kita terima, kita buat, kita panggil, kita pergi periksa lah, kita pergi siasat keadaan rumah mereka, keadaan hidup mereka dan seumpamanya, dan latar belakang daripada itu memberikan input kepada kita untuk sama ada mereka ini layak atau tidak layak. Jadi kita menghalusi lah, terutamanya kita akan mendapat maklumat-maklumat daripada imam atau juga penggawa-penggawa, penghulu, dan juga setengah-setengah permohonan itu diangkat oleh tuan pegawai daerah, pegawai DO sendiri yang angkat. So ini merupakan mekanisme yang ada, yang kita gunakan untuk menentukan calon ataupun asnaf yang dipilih ini betul-betul menepati dengan kehendak kita dan kehendak hukum lah. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Mendapat bantuan daripada Majlis Agama Islam Negeri Kelantan lah. Cara nak membawa ni pergi sendiri lah, melalui pergi sendiri lah, usaha sendiri lah. Tak ada orang itu ke apa lah. Sebelum dapat bantuan ni saya usaha sendiri lah, kira cari sikit-sikit, beli sikit modal bagi kayu apa, beli sikit-sikit. Cabaran ni ada naik turun lah, kadang-kadang bulan ni banyak, kadang-kadang bulan depan ni kurang lah. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Begitulah pesan orang tua-tua yang selalu kita dengar. Malah, ada pepatah yang mengatakan, orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Jadi jangan banyak persoalan apabila ada orang yang bermurah hati memberi kepada kita. Bersyukurlah dengan rezeki yang dilimpahkan, kerana tidak semua orang dimurahkan rezeki. Setiap orang yang berusaha, insya-Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkati usahanya yang bersungguh-sungguh itu. Kecacatan bukan penghalang. Itulah kata-kata yang sesuai untuk diungkapkan kepada usaha dan kegigihan Encik Zulkifli bin Ahmad, 49 tahun, yang mengusahakan perabot. Beliau berasal dari Kampung Senang, Jelawat, Bacok, Kelantan. Encik Zulkifli menerima bantuan dari Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Beliau mempunyai seorang isteri, Rohani Yaakob, dan seorang anak perempuan, Nur Syahirah Amira. Tidak ku minta
pada awalnya memanglah saya susah sebab saya buka dulu dengan mesin 2 biji aja dulu. Tapi tepat yang kecil, sempit lah, dalam lebih kurang 10 kaki gitu lah dulu. Lepas tu saya usaha dengan barang pun ada tempahan lagi, makin banyak dapat membantu saya untuk meneruskan perniagaan ini. Dengan lepas pada tu dapat bantuan daripada Mak Aid yang Tok Iman bagi tu, Tok Iman bagi tahu suruh pergi jumpa Mak Aid ke apa. Saya dapatlah bantuan dengan Mak Aid lagi, dapat bantuan dengan Mak Aid, terus saya buka bengkel yang besar lagi, tambah untuk membesarkan bengkel. Basakal lah, banyak semangat ke dia. Semangat kerja kuat kat kita orang UKU kan. Lepas tu tak ada modal kat cari pinjam dengan adik-beradik ke apalah. Lepas tu cari macam mana, lepas tu pergi cari kat menjeling ke apa. Lepas tu memang rajin dia. Dia ingat dia susah ke apa kan. Lepas tu dia rajin kerja, kalau kerja banyak ke dia suka-suka kan. Lepas tu kerja beramal. Memang suka lalu ninya. Perabot yang buat di sini macam frame, jendela, pintu. Lepas tu perabot dapur. Kabinet dapur, kabinet dalam rumah tu. Kami ambil daripada sekitar kawasan ni lah, bacok, tertentu lah, bacok, besuk. Lepas tu daripada sekolah-sekolah pun ada juga IKBN. Kecacatan tangan dan kaki bukanlah penghalang untuk seorang OKU bergelar usahawan. Asalkan memiliki jiwa yang besar dan keazaman mahu hidup berdikari tanpa meminta belas ihsan daripada orang lain, pasti hasrat itu dapat dicapai. Bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Majlis Agama Islam Kelantan dapat memberi bantuan sedikit, tunjuk ajar untuk saya meneruskan perniagaan ini. Harapan saya kalau boleh nak majukan lagi bisnes saya ini untuk sambung jangka masa panjang, boleh ekspor ke apa bagian-bagian ini lagi, dan kalau boleh beli mendapat modal bantuan lagi banyak bantuan pinjaman lagi, boleh meneruskan lagi membesarkan bengkel saya. Dan kalau boleh saya maju, dulu saya menerima zakat, kalau boleh saya nak bayar zakat pula ke Mak Aid untuk membantu asnah-asnah yang memerlukan. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Siapa sangka, mungkin dalam beberapa tahun lagi ada pakaian, tidak kira untuk orang lelaki atau wanita,
kanak-kanak atau dewasa yang dipasarkan di negara ini menggunakan jenama Rozilawati binti Ghazali, sama seperti jenama lain yang sudah terkenal. Perkara ini tidak mustahil berlaku kerana semuanya akan menjadi mudah jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Apa yang penting, mesti ada cita-cita untuk mencapai kejayaan. Assalamualaikum. Anak, baju awak dah siap dah. Tekad dan usaha yang gigih akan menghasilkan kemenangan yang gemilang. Tekad untuk mengeluarkan pakaian berjenama sendiri. Itulah impian dan cita-cita Rozilawati binti Ghazali, 33 tahun dari kampung Air Tawar Semerak, Pasir Putih, Kelantan. Beliau menjalankan perniagaan menjahit pakaian, dibantu suaminya, Nordin bin Cik Mat, 34 tahun. Mereka mempunyai 3 orang anak. Rozilawati mendapat bantuan zakat dari Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK. Sebelum saya memulakan perniagaan, saya pernah bekerja dengan orang dulu. Hanya mencatung pakaian. Setelah sekian lama saya bekerja selama 1 tahun setengah, saya rasa nak sambung belajar. Sebab setakat mencatung ni tak menjadi, masa depan hidup tak jadilah. Jadi saya pun minta lah pergi Majlis Agama Islam, MAIK, minta borang. Minta borang saya isi. Alhamdulillah bolehlah. Boleh. Jadi saya masuk kursus itu selama 8 bulan. Selepas habis kursus, saya buka kedai jahit sampailah sekarang. Saya buka kedai selama tu habis belajar 3 bulan. Saya mula dah cari kedai. Ada mesin dah mula ibu saya beli. Mesin kepala hitam dengan bermodalkan mesin kelim. Ayah saya jual anak lembu, beli mesin kelim. Dari situlah saya teruskan usaha saya untuk sampai ke hari ini. Selama 2 tahun, saya meminta dengan MAIK. Saya dapat tambah modal, dia bagi wang tunai. Saya beli mesin keling halus dengan mesin jahit straight. 2 biji mesin. Isteri saya merupakan seorang yang rajin. Walaupun dia ada masalah, dia tetap meneruskan perniagaannya. Saya tengok isteri saya ni, dia tabah, kuat semangat, kuat berdikari, tak putus asa. Saya berniaga, saya tak perlu buat pinjaman. Pertama, jangan buat pinjaman kalau nak berjaya. Kedua, jangan iri hati atau dengki dengan orang sekeliling kita. Dan ketiga, jangan tamak. InsyaAllah kita akan berjaya. Saya sentiasa ada untuk memberi dorongan kepada dia dengan kata-kata semangat untuk dia berjaya. Saya harap perniagaan isteri saya akan tambah maju di masa akan datang. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada MAIK kerana memberi sumbangan modal untuk meluaskan lagi perniagaan isteri saya. Beliau memang meminati bidang jahitan ini sejak di bangku sekolah lagi. Selain menjahit pakaian, tudung dan sebagainya, beliau juga boleh menjahit langsir dan alas tilam. Tetapi hanya menerima tempahan untuk kedua-dua jenis jahitan tersebut kerana kedua-dua barangan itu memerlukan masa untuk disiapkan. Tempahan biasanya dari orang kampung. Lepas tu cikgu-cikgu yang di sekolah berdekatan lah. Dalam 2-3 tahun ni pakaian banyak semua lah. Jadi setiap musim perayaan Raya Cina, Hari Maulud ada semua.
beliau bertekad dan akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan pakaian jenama sendiri. Biarpun mengambil masa, itulah tekad dan hasrat asnaf zakat kita ini. Kita berharap hasrat Rozilawati akan tercapai. Kata orang tua-tua, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Terima kasih banyaklah pada Mak Ek. Saya harap sokongan dan bantuan daripada Mak Ek akan berterusan sehingga saya berjaya. Alhamdulillah saya dapat buktikan pada ayah saya bahawa saya sudah berjaya. Sekarang ni saya penerima zakat. InsyaAllah di masa akan datang saya akan pemberi zakat kepada golongan asnaf suatu hari nanti. Sesiapa yang rajin berusaha pasti akan berjaya. Tidak kira sudah berkeluarga, bujang, ibu dan bapa tunggal dan sebagainya. Apa yang penting, mesti ada usaha yang dilakukan dan jangan mudah berputus asa. Bak kata pepatah, yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang. Oleh itu, usaha yang gigih dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah strategi yang amat baik. Ada juga orang yang menggunakan formula duit untuk mendapatkan duit, iaitu D untuk doa, U untuk usaha, I untuk ikhtiar dan T untuk tawakal. Tu dia Hafiz. Sepatutnya kita kena ucapkan tahniah kepada 2 orang asnaf yang telah berjaya tadi tu. Betul tu bang. Kita ucapkan tahniah kepada Encik Zulkifli bin Ahmad dan Puan Rozilawati binti Ghazali. Dan juga tahniah kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dengan usaha mereka bagi membantu para asnaf yang betul-betul layak. Ya, kita berharap semoga umat Islam meneruskan usaha murni membayar zakat. Ya, betul Fiz. Berzakat membawa berkat, para asnaf akan dapat segala manfaat. Bersama membina tamadun ummah. Berjumpa lagi minggu hadapan, waktu yang sama, hari yang sama. Bersama kami, saya Ashraf Muslim. Saya Hafiz Husin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara dari pintu derita ke gerbang bahagia.